A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah An-Nahl ayat 92. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas, ayat 90 ke? 89. Ayat 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin shahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika shahidan 'ala haula'i wa nazzalna 'alaika al-kitaba tibyanan likulli shay' wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin. Maksudnya, dan pada hari itu kami akan bangkitkan bagi setiap umat seorang saksi, iaitu Nabi mereka, ke atas mereka, dan Nabi itu daripada kalangan mereka sendiri. Dan kami mendatangkan dengan engkau, wahai Muhammad, sebagai syahid, sebagai saksi ke atas mereka ini. Dan kami telah menurunkan ke atas engkau kitab Al-Quran sebagai penjelasan bagi setiap sesuatu dan petunjuk serta rahmah dan khabar gembira bagi orang Islam. Pengajarannya pertama, semua para nabi akan menjadi saksi kepada umat masing-masing. Sama ada umatnya beriman ataupun kufur. Sama ada umatnya layak ke syurga atau ke neraka. Yang kedua, manakala umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi kepada umat-umat yang terdahulu. Melalui kisah-kisah yang dirakam dalam Al-Quran. Yang ketiga, rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat besar dan luas kepada umatnya sehingga baginda bukan sahaja memikirkan masalah umatnya ketika di dunia, tetapi juga berfikir tentang nasib umatnya ketika di akhirat.
sehingga baginda menangis kerana memikirkan nasib kebanyakan umatnya akan ke neraka. Yang ketiga, yang keempat, Al-Quran adalah satu kitab panduan yang lengkap, merangkumi semua aspek kehidupan manusia, yang dijelaskan lagi oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, sesiapa yang mencari selain daripada Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan kehidupan, maka dia telah mendakwa bahawa Al-Quran tidak lengkap. Bahkan perlu ditokok tambah. Dan itu adalah satu pendustaan terhadap Allah. Yang keenam, sesiapa yang menjadikan Al-Quran yang jelas sebagai petunjuk hidupnya, pasti hidupnya akan sentiasa dirahmati Allah. Dan dia akan sentiasa bahagia sehingga ke akhirat. Ayat 90, Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Maksudnya, sesungguhnya Allah sentiasa menyuruh dengan keadilan dan ihsan. Dan di antara ihsan ialah memberi apa-apa yang diperlukan oleh kaum kerabat. Dan Allah juga menyuruh agar melarang daripada perbuatan keji dan mungkar dan kezaliman. Dia mengingatkan kamu, semoga kamu mendapat peringatan. Pengajarannya, tidak ada satu pun yang baik dan adil melainkan Allah telah menjelaskannya dan memerintahkannya. Dan tidak ada sesuatu yang keji dan mungkar melainkan Allah menjelaskannya dan melarangnya. Yang kedua, setiap orang yang mengaku beriman
wajib melakukan keadilan. Sama ada terhadap dirinya dan orang lain, lebih-lebih lagi kepada Allah. Yang ketiga, ihsan lebih tinggi daripada adil. Iaitu setiap orang yang beriman digalakkan agar melakukan yang lebih daripada yang wajib. Memberi hak orang, memberi hak orang lebih daripada sepatutnya dan mengambil haknya kurang daripada sepatutnya. Yang keempat, ihsan yang paling tinggi ialah ihsan kepada manusia yang paling tinggi ialah melakukan kebaikan kepada mereka yang melakukan kejahatan. Manakala ihsan kepada Allah ialah menyembah Allah seolah melihatnya di hadapan. Atau yakin bahawa Allah melihatnya. Yang keberapa? Yang kelima, hanya dengan mentaati perintah Allah dan meninggal larangannya, manusia akan dapat peringatan yang terbaik dan hatinya akan menjadi lembut. Okey, ayat 91. Ha? Oh, belum terdabur lagi? Oh. Okey, kita pergi pada, kita terdabur ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaitan ayat 91 ayat malam ni dengan ayat yang lepas. Kalau ayat yang lepas Allah perintah supaya manusia sentiasa melakukan keadilan dan ihsan dan sentiasa menyuruh benda yang makruh dan mencegah kemungkaran. Hanya dengan itu sahaja manusia akan menjadi baik dan hatinya lembut. Maka ayat malam ni Allah nak bagi tahu semua tu perintah Allah, iaitu melakukan keadilan dan ihsan adalah perjanjian antara manusia dengan Allah.
Maka Allah nak tegaskan, apa yang Allah perintah wajib dilaksanakan. Dan siapa yang tidak melaksanakan perintah Allah, maka dia sebenarnya telah melanggar perjanjiannya dengan Allah. Di ayat malangnya Allah bagi amaran. Allah nak tegaskan, pertama, wajib laksanakan perintahnya. Yang kedua, jangan tidak melaksanakan. Kerana tidak melaksanakan perintah Allah adalah satu pelanggaran perjanjian dengan Allah. Okay, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa'aufu. Dan tunaikan. Oleh kamu bi'ahdillah, dengan janji Allah. Iza ahadtum, apabila kamu telah berjanji. Bila berjanji wajib tunaikan. Okey, sekarang Allah kata tunaikan, sempurnakan janji kamu dengan Allah. Apa janji kita dengan Allah? Janji kita dengan Allah apa dia? Taat. Bila kita berjanji dengan Allah, ada tak tanda tangan MOU ke? Syahadah. Tapi kita lahir Islam, mana ada syahadah? Betul? Mula-mula balik ada syahadah. Dalam solat kita ada perjanjian. Apa dia? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu perjanjian. Bahkan kita guna perkataan inna, sesungguhnya solatku, wa nusuki, dan semua ibadatku, kemudian wa mahyaya, dan seluruh kehidupanku, dan yang keempat wa mamati, matiku adalah lillahi rabbil alamin. Itu kita berjanji. Dan berapa kali kita berjanji dengan Allah? Setiap hari. Fardu 17. Jadi 17 kali baca. Kan itu doa iftitah. Adakah doa iftitah baca setiap rakaat? Jadi berapa kali? 5 kali. Kalau salat sunat lagi? Pernah tak kita berjanji dengan orang, kita ulang 5 kali sehari? Pernah? Tak pernah kan? Tapi dengan manusia jarang kita ulang, mungkin sekali sahaja. Tapi biasa kita tepat janji. Tapi dengan Allah kita ulang 5 kali sehari. Biasanya kita langgar je perjanjian dengan Allah. Jadi Allah kata sempurnakan janji kamu dengan Allah bila kamu berjanji. Betul tak? Seluruh kehidupan kita untuk Allah. Betul ke tak? Betul ke tak? Betul ke tak? Kalau tak betul, tak tunai janji. Kita kalau tak tepat janji dengan orang pun, orang kata kita menipu, kan? Kita ada sifat munafik. Ini tak tunai janji dengan siapa? Allah lagi besar. Kesalahannya lagi besar. Kita bekerja, kan seluruh kehidupanku untuk Allah. Kita bekerja kerana Allah ke kerana nak senang? Siapa yang bekerja? Mula bekerja, aku bekerja kerana Allah. Beli rumah kerana Allah. Beli kereta kerana Allah. Nikah kahwin kerana Allah. Beranak kerana Allah. Didik anak kerana Allah. Angkat tangan. Saya tak tahu kenapa tak jawab. Kalau ya, jawab ya. Kalau tak, ngaku je lah.
Jadi Allah kata tunaikan janji kamu dengan Allah apabila kamu telah berjanji. Dan dalam surah Fatihah pun kita ada janji. Kan? Apa dia? Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami sembah. Betul ke? Dalam kehidupan kita 24 jam setiap hari, kita tak sembah yang selain pada Allah. Kalau makan pun kerana Allah, bukan kerana nafsu. Kalau shopping pun kerana Allah, beli sekadar yang perlu. Kalau bercakap pun kerana Allah, kalau marah pun kerana Allah. Dan wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Betul ke kita hanya minta pada Allah, ataupun ada juga kita minta pada orang, bergantung pada orang? Itu antara contoh janji kita dengan Allah. Jadi Allah kata tunaikan janji kamu dengan Allah apabila kamu berjanji. Wala tanqudu, dan janganlah kamu melanggar aiman. Apa makna aiman? Aiman ni jamak kepada, kalau satu yamin, kanan, yamin, kiri pada masyarakat. Yasar pun ya, shimal pun ya. Jadi aiman jamak, plural kepada yamin. Yamin itu kanan. Tapi kenapa yamin dikatakan sumpah? Aiman sumpah-sumpah. Sebab biasa orang bersumpah dengan angkat tangan kanan, kan? Jadi jangan kamu melanggar al-aiman, sumpah-sumpah. Ba'da taukidiha, setelah taukid apa dah? Penegasannya. Okey. Kenapa Allah sebut sumpah? Adakah setiap perjanjian ada sumpah? Tak ada, kan? Tak mestinya. Kata ahli tafsir, Allah sebut sumpah ni, Allah nak bagi tahu kalau perjanjian tak ada sumpah, wajib dilaksanakan. Kalau perjanjian ada sumpah, 10 kali wajib. Sebab apa? Sebab perjanjian tu kita guna nama Allah dan bersumpah atas nama Allah. Lagi tegas kewajipannya. Dan apatah lagi setelah berlaku apa ni? Taukidiyah mana? Pengesahan, penegasan. Endorse. Meterai. Waqad, dan sesungguhnya ja'altum, kamu telah menjadikan Allah. Biasa kita jumpa Allahu, kan? Allahu mari depan, akbar. Tapi dalam ayat ini Allah mari atas. Siapa boleh jawab? Yang ni kenapa mari depan? Yang ni kenapa mari atas? Yang tak belajar bahasa Arab, tolong jawab. Yang belajar, diam. Apa dia? Yang mana maf'ul bih? Yang ni mari atas sebab maf'ul bih. Maf'ul bih hukumnya apa? Mansub. Apa tanda dia mansub? Bahasa Arab. Fathah. Maf'ul bih mansub bil fathah. Okey, yang ni pula kenapa bari depan? Ni tiap-tiap hari baca ke Allahu Akbar? Mubtada, sebab dia awal ayat. Dah hukum mubtada marfu'. Apa tanda marfu'? Dhammah. Jadi mubtada marfu' bid dhammah. Okey. Jadi kamu
kamu telah menjadikan Allah alaikum ke atas kamu kamu telah menjadikan Allah ke atas kamu kafila. Apa makna kafil? Penjamin. Kafil penjamin. Apa maksud ni? Allah kata tunaikan janji kamu dengan Allah. Dan jangan batalkan perjanjiannya. Jangan batal sumpah kamu bila berjanji. Apatah lagi setelah penegasannya. Antara sebabnya tak boleh dibatalkan ialah sebab ketika kamu berjanji, kamu telah menjadikan Allah sebagai penjamin. Biasa orang beriman, dia kata, demi Allah, saya akan tunaikan janji ini. Jadi bila dia guna nama Allah, seolah dia yakin Allah akan bantu dia untuk menunaikan janji. Maka Allah kata, apa pasal kamu tak nak tunaikan janji? Betul tak? Bila kamu berjanji, kamu guna nama Allah, seolah kamu yakin Allah akan membantu. Maka jangan sekali-kali melanggar perjanjian. Kemudian Allah kata apa? Inna Allah sesungguhnya Allah ya'lamu mengetahui ma taf'alun apa yang taf'alu pada kamu lakukan. Allah tak sebut lakukan apa. Ini bahasa Al-Quran. Bila Allah tak sebut, maksud apa? Kamu lakukan apa? Apa tu? Iaitu Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Sama ada kamu tunai janji, Allah tahu. Ataupun kamu mungkin janji pun Allah tahu. Ataupun kamu bersumpah nak tunaikan janji, tapi dalam hati kamu memang kamu tak ada niat pun nak tunai, pun Allah tahu. Jadi ayat di akhir ni, dia apa dia sebenarnya Allah nak bagi tahu? Hujung ayat ni. Amaran. Amaran. Kalau kamu tak tunai janji, ingat Allah tahu. Dia sama tak manusia tahu dengan Allah tahu? Tak sama. Apa bezanya? Allah tahu zahir dan batin. Manusia tahu yang zahir saja. Satu. Yang kedua, kalau manusia tahu orang tu nak menipu dia, kadang-kadang manusia tak boleh buat apa. Betul? Sebab kadang-kadang yang menipu dia tu lagi kuat, lagi ada kuasa. Tapi bila Allah tahu, Allah boleh buat apa-apa tak? Dan manusia tak boleh nak bantah. Jadi Allah tahu dan Allah akan hukum. Okey? Dia menunaikan janji adalah salah satu sifat orang beriman, akhlak orang beriman. Manakala memungkiri janji adalah salah satu sifat orang munafik. Nabi kata ayatul munafik salasun. Tanda orang munafik 3. 1, bila bercakap bohong. Bila berjanji mungkir janji. Bila diberi amanah khianat. Ni benar ni besar ni. Sebab apa? Sebab kita, semua orang ada satu perjanjian dengan Allah. Wajib beriman, wajib taat hanya pada Allah. Yang kedua, berjanjian dengan manusia. Manusia lagi banyak. Dengan isteri, dengan suami, dengan anak, dengan mak ayah, dengan sahabat, dengan pekerja dia, dengan bos dia. Oh, kalau cek semua, rasa-rasanya kita lepas tak di akhirat besok? Agak-agak lepas tak? Lepas. Oh, hebat Umar rasa tak lepas. Yang terasa lepas lah. Apa kata Abu Bakar? Kalau sebelah kaki aku masuk syurga, Abu Bakar dah tenang ke? Dah rasa selamat ataupun masih risau? Walaupun sebelah kaki dah masuk syurga. Kita berapa kaki dah masuk syurga? Jadi satu kaki pun kita belum masuk. Jangan pula kita, okey. Sebab tu Umar bila cari nama munafik, dia cari nama dia ke nama orang. Itu sifat orang beriman. Walaupun dah ahli syurga, tapi masih ada rasa takut dan risau.
Dan sebenar rasa takut dan risau itu positif. Apa yang positif? Apa yang positif dalam keadaan dia dah okey, ibadat dah okey tapi masih rasa takut. Takut tu adalah positif. Apa yang positif? Dia akan baiki lagi, tambah lagi kan. Tapi kalau dah confident, kenapa tak solat sunat? Saya solat fardu dah confirm lah boleh masuk. Kan? Kenapa tak puasa sunat? Saya puasa fardu ni daripada kecil lagi, tak pernah tinggal. Bahaya tu. Okey. Cuba buka surah ni. Sifat orang beriman. Surah Al-Mu'minun. Ayat 7. 8. Allah sebut, okey, boleh tak turun sikit daripada ayat pertama? Kita lajukan. Okey. Tengok Allah kata qad aflahal, telah berjaya orang. Apa maksud berjaya ni? Berjaya bila disebut dalam Quran ataupun al-falah ataupun muflihun ialah satu, selamat daripada neraka dan masuk syurga. Itulah kejayaan yang sebenar. Selagi tak boleh masuk syurga, dia tak berjaya. Walaupun 1 juta manusia kata dia berjaya. Okey? Jadi Allah kata telah berjayalah siapa? Orang beriman. Kita pun syok. Oh, aku termasuk orang beriman. Belum. Allah pun hurai. Siapa orang beriman yang berjaya? Allazina hum fi salatihim khashi'un. Yang mereka dalam solat mereka khusyuk. Allah tak kata orang beriman yang berjaya ialah yang solat. Bukan. Tapi yang khusyuk dalam solat. Beza tak yang solat dengan yang khusyuk? Beza. Sebab ada yang solat tapi fawailun lil musallin. Ada yang solat masuk neraka. Yang solat masuk syurga beda. Khusyuk. Macam mana kita nak tahu khusyuk? Siapa yang solatnya khusyuk? Kat tangan. Mana semua tak khusyuk lah ni? Tak angkat, ha? Tak, dia riak ni saya tak tanya dia angkat tangan. Bila saya tanya menjawab soalan bukan riak. Kita masuk Facebook kan. Saya sejak balik Mekah ni tenang je lepas solat kan. Itu riak. Okey. Siapa khusyuk dalam solatnya? Okeylah. Ini tanda orang khusyuk. Sebab saya nak tahu siapa yang mengaku, tengok ada tak tanda ni. Tengok lepas Allah bagi tahu ciri-ciri mukmin yang pertama berjaya ialah khusyuk dalam solat. Terus Allah sebut yang kedua apa dah? Wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Orang yang daripada perkataan lara, perbuatan lara, dia berpaling. Apa makna lara? Lara ni bukan setakat haram. Kadang-kadang halal tapi tak ada faedah. Dia tinggal. Bersembah kosong. Kadang-kadang bukan haram pun. Kan? Main burung kan? Haram tak? Belaga ayam. Haram lah. Main dam. Main haji. Main game. Main game ni haram ke? Belum ada fatwa kan? Mana halal lah tu. Tapi ada faedah tak? Ada faedah? Saya pernah tanya beberapa budak yang main game kan. Kita ada faedah? Dia jawab, tak ada. Pandai pula dia. Kalau sekali main, dapat RM2, okey kan? Tapi 1 sen pun tak dapat. Jadi main game tu, bukan haram, tapi lara. Kalau orang tu solat khusyuk, dia tak main. Ustaz merehatkan minda. Orang yang paling rehat mindanya siapa? Nabi. Nabi pernah main game tak? Tak ada. Tengok Tengok apa yang Allah nak tunjukkan dalam surah ni. Kalau kamu khusyuk, yang pertama akhlak. Bukan solat tu khusyuk macam tak bergerak kan, keras macam tiang. Tapi di luar tu menjerit-jerit maki orang tak. Perkataan yang haram, perkataan yang sia-sia, dia menjauhkan. Satu.
Yang kedua, wallazina hum lizakati fa'ilun. Orang yang zakatnya dibagi. Zakat di sini termasuklah yang wajib dan juga yang sunat. Yang sunat sedekah. Ini buat. Okey? Yang wajib itu mungkin wajiblah. Tapi yang sedekah yang sunat tu itu akhlak tu. Bila dia bagi yang sedekah yang sunat, maksud apa tu? Dia ada rahmat kepada orang miskin. Dia tak pentingkan diri. Yang keempat, wallazina hum li furujihim hafizun. Orang yang menjaga kemaluannya, akhlak tu. Akhlak. Illa ala azwajihim, kecuali kepada isteri-isteri mereka. Kalau dia ada nafsu, dia lepas pada isteri. Ataupun ma malakat aimanuhum, kepada hamba saya. Sekarang tak ada. Hamba saya ni biasa datang daripada tawanan perang. Sekarang tak ada peperangan. Bibik masuk? Tak. Okey. Fa'innahum ghairu malumin. Maka mereka ni tidak tercela. Bila tu? Orang beriman tidak tercela. Bila dia hanya dia jaga nafsu dia dan dia lepas pada isteri-isteri ataupun hamba, dia tak tercela. Makna apa? Kalau dia lepas nafsu selain pada isteri ataupun hamba, dia tercela. Tak ada akhlak. Solat tak khusyuk. Ini ciri-ciri tanda di luar solat. Kalau solat khusyuk, ini tandanya. Kemudian, faman ibtagha wara'a zalika. Siapa yang mencari selain daripada itu, iaitu dia lepaskan nafsu selain daripada isteri ataupun hamba, faulaika humul adun. Mereka itu orang yang melampau. Dan sifat seterusnya pada wallazina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Amanatihim, amanah dan janji, raun. Apa ni? Dia masuk, kalau subjek kita belajar, subjek apa ni? Akhlak. Sebab itulah kalau kita nak melahirkan pelajar yang berakhlak, perlu tak ada subjek berasingan namanya subjek akhlak? Tak perlu. Sebab dalam Al-Quran itu adalah nak betulkan akhlak manusia. Lepas tu apa kata Aisyah? Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Siapa yang faham Quran, siapa yang laksana, confirm akhlak dia terbaik. Siapa yang belajar subjek akhlak tapi tak faham dan tak ikut Al-Quran, tak mungkin jadi baik. Okey. Tunai janji, laksanakan amanah. Janji dengan suami, janji dengan isteri, janji dengan anak. Wallazina hum ala salawatihim yuhafizun, dan mereka ke atas solat mereka jaga pula. Yang tengok permulaan orang yang berjaya solat khusyuk, dan sifat terakhir mana diawali dengan solat, diakhiri dengan solat. Apa maksud yuhafizun? Apa beza solat khusyuk dengan yuhafizun? Apa dia? Maksud jaga tu macam mana? Tapi kalau sebut khusyuk tu mesti awal waktu. Kalau dah solat lewat, mungkin tak khusyuk. Saya selalu solat subuh lambat, tapi lambat khusyuk. Tak mungkin. Asal pukul 6.30 kan, tapi saya rasa tenang je solat. Mustahil. Sebab bila dia melewatkan solat, dia tak hormat Allah, betul tak? Dia utamakan dunia, mana mungkin dia khusyuk. Jadi beza dia, solat khusyuk, solat tu khusyuk. Yang jaga ni bukan satu solat subuh je khusyuk. 5 waktu setiap hari dia jaga, dan semua solatnya khusyuk. Ada orang subuh khusyuk, zuhur lingkup. Kan? Ada orang maghrib isya okey, subuh lingkup. Yuhafizun ni dia jaga semua solatnya, semuanya khusyuk. Barulah ulaika humul, mereka inilah akan menjadi pewaris. Pewaris apa ni?
Cuba ayat sebelah. Allazina yarisuna al-firdaus, yang akan mewarisi surga Firdaus, dan mereka kekal dalamnya. Jadi orang macam dia Firdaus ni surga nombor berapa? Paling tinggi kan? Orang macam kita layak tak masuk surga Firdaus? Layak ke? Kan selalu duk baca zikir, la apa? Aku tak layak masuk syurgamu, tapi aku tak tahan dengan api nerakamu. Jadi aku nak buat apa ni ya Allah? Kan? Kalau ikut ayat ni, kita layak tak surga Firdaus? Layak. Syaratnya apa? Salat. Tapi kesan solat, hasil solat khusyuk beda? Akhlak. Berapa ramai yang jaga solat tapi tak berakhlak, tak ada rahmat kepada orang lain, tak peduli pada orang lain, menyakiti hati isteri, menyakiti hati anak, mengabaikan anak. Okey, habis ha? Jadi daripada ayat ni, salah satu sifat orang beriman yang khusyuk solat ialah menunaikan janji. Kita balik pada ayat kita. Ayat seterusnya. Tengok besarnya janji, menunaikan janji, sehingga Allah bagi contoh pula. Tadi Allah kata tunaikan janji. Lepas tu jangan mungkir janji. Sebenarnya bila Allah perintah tunaikan janji, bukankah juga bermakna jangan mungkir janji? Betul? Betul kan? Tapi kenapa Allah sebut lagi jangan mungkir janji? Sedangkan perintah tunaikan janji bermaksud jangan tunaikan, jangan batalkan. Sebab apa? Penegasan. Takkid. Tunaikan, jangan batal. Dan ayat ni Allah bagi contoh pula siapa yang batalkan perjanjian. Rupa dia macam mana? Okey, Allah kata wala takunu, dan janganlah takunu, kamu menjadi kallati, kaf seperti, allati orang-orang ke orang? Seorang ke ramai? Seorang. Perempuan ke lelaki? Mana tahu? Oti. Oti itu perempuan. Salah. Tak, allati, bukan ti. Allati. Kalau seorang lelaki, allazi. Kalau seorang perempuan, allati. Kalau saya buat ayat Muhammad, allazi. Kalau Fatimah, allati. Okey, kalau seorang. Kalau ramai lelaki, allazina. Ramai orang lelaki. Kalau ramai perempuan, apa dia? Allati. Allati. Jadi Allah kata apa? Jangan batalkan perjanjian. Dan jangan, kalau kamu batal perjanjian, kamu akan jadi macam ni. Macam siapa ni? Seperti seorang perempuan. Banyak contoh yang tak baik Allah buat daripada perempuan. Betul? Dalam Quran ada beberapa contoh wanita yang tak baik Allah buat contoh. Salah satu ni lah. Lain pada tu apa dia? Ha? Apa dia? Tak, yang Allah sebut spesifik. Daraballahu masalah lillazina kafaru imra'ata Nuh, isteri Nuh. Yang kedua, isteri Lut. Jangan jadi macam mereka. Tapi itu dua yang tak baik. Dua wanita yang baik Allah kata jadilah macam dua wanita yang baik ini. Siapa? Isteri Fir'aun. Isteri Musa Allah jadi baik, terbaik, ahli syurga. Isteri Nabi, ahli neraka. Siapa lagi seorang? Maryam. Jadi kalau dia jadi isteri,
kepada suami yang jahat bukan penghalang untuk dia jadi ahli syurga. Dan kalau dia jadi isteri kepada ustaz yang hebat, yang warak, belum tentu dia jadi ahli syurga. Iman itu tidak hafal walaupun bukan hadis. Jangan kamu jadi seperti seorang perempuan allati yang naqadat, telah merungkai. Naqadat ni, kalau naqadal ahdi makna membatalkan perjanjian. Allah guna perkataan yang sama. Siapa yang membatalkan perjanjian, Allah kata macam perempuan ni. Apa perempuan dibuat sehingga Allah jadikan contoh? Ini ada ahli tafsir mengatakan perempuan ni ialah duduk dekat Mekah. Betul-betul kisah ni berlaku kepada seorang wanita musyrikah di Mekah. Apa dia buat? Dia merungkaikan ghazlaha. Ghazlah apa dia? Benang atau pintalannya. Min ba'di, dari setelah kuat. Angkasan apa dia? Apa dia? Terbuka, terurai. Tengok Allah bagi contoh itu je. Lepas tu lain. Sekarang faham tak contoh ni? Faham? Allah sebut apa dalam surah Al-Ankabut? Kita pernah sebut. Allah buat contoh dan tidak ada la yaqiluha, tidak ada yang faham contoh-contoh yang Allah buat illal, siapa ingat? Orang yang illal alimun. Yang faham contoh yang Allah buat dalam Quran hanyalah orang yang alimun, orang yang berilmu. Jadi kalau siapa tak faham, dia belum berilmu. Okey. Kisah ni, perempuan ni dia pintal benang. Bahkan dia suruh pembantu-pembantu dia daripada pagi dia pinta-pinta sampai kukuh, sampai waktu zuhur. Dah jadilah apa-apa dia. Pelapik meja ke, cantik dah kukuh. Lepas zuhur dia pun buka satu-satu sampai seperti asal, ataupun dia merosakkan semua yang dipintal daripada pagi sampai tengah hari. Lepas tu pagi besok dia pintal lagi. Dia suruh pekerja dia pinta-pinta sampai dah lengkap, kukuh, kuat. Lepas zuhur dia arahkan buka. Apa yang Allah nak beritahu tentang wanita ni? Buat kerja bukan setakat sia-sia, kerja bodoh. Penat, letih, habis masa. Lepas tu dia sendiri yang buka. Hanya orang bodoh saja buat kerja ni, ataupun orang yang tak waras. Jadi Allah nak samakan apa ni? Di mana persamaan dengan orang yang membatalkan perjanjian dengan Allah? Di mana persamaannya? Bila dia buat perjanjian dengan Allah tapi dia tak laksanakan, apa dia dapat? Kerja penat-penat kat dunia, letih, pergi akhirat satu sen pun tak dapat. Penat, letih, famous kat dunia, pergi akhirat satu habuk pun tak ada. Berlaku tak? Berlaku. Dan banyak berlaku dalam berbagai-bagai bentuk. Antaranya, ulama selalu bagi contoh. Orang yang bila masuk bulan Ramadan, ramai tak orang Islam pintal benang di bulan Ramadan? Ramai kan? Baca Quran, pergi masjid, solat tarawih, solat malam lagi kan? Lepas tu bangun sahur, penat, letih, pakai kereta jauh sebab orang ramai kat masjid, dia sanggup berjalan. Lepas tu imam pula baca panjang 30 malam. Bila masuk 1 Syawal, dia buka balik pintalan. Semua yang sepanjang bulan Ramadan sia-sia. Ramai tak? Ramai.
Tapi kenapa mereka buat? Bukankah itu kerja sama dengan kerja wanita ni? Sama kan? Tapi kenapa dia tak rasa? Dia tak rasa kerja tu sia-sia. Kita cakap macam mana pun tak masuk. Kenapa dia tak rasa kerja tu sia-sia? Sebab dia dididik dengan keadaan tu dah berlaku sekian lama. Kan? Sekian lama tak ada orang tegur. Yang kedua, gambarannya apa yang dia buat tu ibadat. Solat, kan? Puasa, buka puasa, sahur, bukan maksiat. Apa salahnya? Tak, wanita ni dia pintar benar tu salah ke tak? Tak salah. Yang salahnya apa? Dia buka balik pintalan. Sia-sia kerja dia. Pintar benar tak salah. Yang salah buka balik pintalan tu, iaitu kerja sia-sia. Kamu baca Quran sepanjang Ramadan, lepas tu tinggal 11 bulan. Sedangkan amalannya dikira apa dia? Innamal a'malu bil khawatim. Kamu tak faham ke? Yang Allah kira bukan bulan Ramadan. Bulan Ramadan kamu bersungguh-sungguh tak mati. Bulan Syawal kamu tinggal tak mati. Bulan Zulkaidah kamu open house bulan kedua. Asal tu mati. Rugi tak? Rugilah. Dan berlaku juga pada kita. Mungkin berlaku pada kita, pada keluarga kita. Dia biasa ni, yang buka pintalan, dia pintar sungguh-sungguh, lepas tu dia buka. Biasanya apa sebab? Biasanya apa sebab? Tak tahu. Okey, tak tahu tak apa. Allah bagi tahu ayat seterusnya. Tattakhizuna, kamu menjadikan aymanakum, sumpah-sumpah kamu, dakhalan. Dakhalan ni tipu daya. Bainakum, di antara kamu ataupun di kalangan kamu. Kamu bersumpah untuk menunaikan janji guna nama Allah. Antakuna, bahawa takunu ummatun, menjadi, bahawa menjadi umat. Apa makna di sini? Kumpulan, golongan, kumpulan. Hia, yang kumpulan itu ialah arba. Arba daripada riba. Apa makna riba? Riba ni mana ziyadah, bertambah, kan? Yang jadi haram tu sebab bertambah tanpa usaha. Jadi riba tu bertambah. Kalau arba, dia isim tafdhil, akbar, afdal, ahsan. Arba lebih banyak dari min ummatin, dari umat ataupun golongan yang lain. Lebih banyak dari apa ni? Subhanallah. A berjanji dengan B. Masa tu B kuat. Tiba-tiba dia tengok C lebih kuat pada B. Apa dia buat? Dia batalkan perjanjian B, kemudian dia bersumpah balik. Demi Allah, aku join kamu. Sebab apa? Sebab dia tengok C dah lebih arba. Poin di sini apa dia? Dia akan membatalkan perjanjian walaupun menggunakan nama Allah bila nampak ada keuntungan. Membatalkan perjanjian, ada keuntungan, dia batalkan perjanjian. Laku tak? A mula kerjasama dengan B. Masa tu B kuat. Lepas tu, lepas satu round pilihan raya, B kalah. B kalah kan? Tengok C pula kuat. Dia pun patahkan. Berlaku kan? Dia ada perjanjian dengan satu syarikat kan? Dia buat perjanjian untuk bisnes. Tengok.
Biasanya dia semakin menurun. Lepas tu kawan dia ajak, jom join aku. Sebab kawan dia tu nampak bisnes dia semakin, dia terus tinggalkan berjaya itu, perangai dia macam perempuan tu. Sebab apa? Puncanya apa? Nampak? Keuntungan duniawi. Biasa yang suka membatalkan perjanjian dan tidak menunaikannya sebab tertipu dengan dunia. Nanti Allah bagi tahu yang kamu tertipu dengan dunia tu, kalau kamu kekal dengan janji, walaupun dapat rugi, tapi tunaikan janji, habuannya di akhirat jauh lebih baik daripada dunia yang kamu nak tu. Nampak? Tunai janji adalah sifat orang beriman. Kalau kamu tunaikan, walaupun nampak rugi, tapi kamu akan dapat apa tadi? Surga Firdaus. Kadang-kadang berlaku dalam keluarga kan. Dia kahwin, tengok kawan tu kaya. Tengok-tengok, lepas sebulan kahwin, kawan tu bankrupt. Dia pun cerai. Sebab apa? Ada tawaran yang lain. Samalah. Berlaku dalam berbagai-bagai bentuk. Kadang-kadang kita berkawan. Kawan ni okey. Lepas tu kawan tu jadi miskin. Kita pun tinggal dia cari kawan lain. Samalah tu. Okey, kemudian Allah kata, innama, sesungguhnya hanyalah yabluukum, dia Allah menguji kamu. Allah menguji kamu dengannya. Dengan apa ni? Dengan perjanjian. Sebenar dengan perjanjian tu Allah nak uji kamu. Setakat mana kamu pegang pada janji. Allah nak tengok. Dan Allah pun bagi rugi. Allah nak tengok. Masih berpegang pada janji ataupun tinggal. Satu, Allah nak uji kamu. Jadi, rugi ke apa ke, itu adalah sebagai satu ujian. Sebab itulah orang yang paling tepat janji, walaupun dengan orang kafir siapa? Nabi. Nabi pernah berjanji dengan orang kafir, dengan orang Yahudi di Madinah. Tapi Nabi tak pernah batalkan perjanjian. Tapi perjanjian itu terbatal oleh siapa? Orang Yahudi. Nabi berjanji dengan orang musyrikin Mekah dalam perjanjian Hudaibiyah. Nabi tak batal janji walaupun dengan orang kafir musyrik. Tapi terbatas sebab apa? Sebab orang musyrikin sendiri. Nabi tak. Itu perangai orang beriman. Dan waliyubayyina. Dan supaya dia iaitu Allah menjelaskan. Lakum, bagi kamu, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ma kuntum, apa yang kamu adalah padanya takhtalifun, kamu, ini fi'il mudhari', sentiasa berselisih. Apa dia yang manusia selalu berselisih? Tentang apa? Apa dia? Yang manusia sentiasa akan berselisih. Dulu, kini, selama-lamanya. Tentang? Kenapa? Tentang hari kiamat. Kan? Kebanyakan orang kafir tak percaya. Antara mereka, sebab mereka menentang Nabi, sebab Nabi bawa cerita hari kiamat. Lagi tentang apa? Yang paling besar sekali ialah tentang Allah. Berselisih tentang Allah. Segelintir beriman, percaya dan sembah Allah. Tapi majoriti kufur, syirik. Sebab tu kebanyakan manusia masuk. Jadi Allah kata, dengan perjanjian ini termasuklah perjanjian kamu dengan Allah, perjanjian kamu dengan manusia. Allah jadikan dia sebagai ujian. Sama ada kamu tepat janji ataupun tak. Kalau kamu tak tepat janji, Allah akan terangkan. Dan Allah akan hukum pada hari akhirat.
Kalau kamu tepat janji, Allah akan terang dan Allah bagi balasan yang setimpal. Okey. Ada satu hadis. Ada seorang seorang sahabat, Abdullah bin Amir. Dia kata masa tu aku kecil. Jadi Nabi datang rumah aku. Bila Nabi datang, aku pun keluarlah nak pergi bermain. Jadi mak aku panggil, "Ya Abdullah, ta'ala, wahai Abdullah, datang sini. U'tika, aku nak bagi sesuatu." Nabi pun dengar. Terus Nabi tanya mak dia, kamu panggil anak kamu janji nak bagi sesuatu kan? Apa kamu nak bagi? Mak dia kata nak bagi tamar, kurma. Maka Nabi tegaskan, kalau kamu tak bagi apa yang kamu janji, kutibat alaiki kazibah, engkau dicatat sebagai pendusta. Besar ke perjanjian tu? Kecil je, tapi pendusta. Sebab apa? Tak tepat janji. Walaupun dengan anak. Kita berapa banyak kita berjanji dengan anak, tak laksanakan. Berapa kali kita dicop sebagai pendusta. Berjanji dengan kawan, berjanji dengan bos, berjanji dengan macam-macam perjanjian kita. Okey? Sebab itulah salah satu cara terbaik apa dia? Jangan berjanji. Jangan berjanji. Manusia cari penyakit kan, suka berjanji. Saya akan buatlah, jangan risau. Saya dah ada pengamal 10 tahun. Kan? Nak tunjuk dia tu hebat, tengok lingkup. Jangan berjanji. Bagi tahu terus terang, saya tak berjanji. Saya akan cuba buat, habis. Kan? Kalau tak boleh buat, tak apa. Itu bukan berjanji. Itu usaha nak buat. Okey? Cuba buka surah apa? Al-Hajj. Okey. Wa in jadaluka, dan sekiranya mereka membantah engkau. Mereka ni orang musyrikin lah. Jadi orang musyrikin selalu tak bantah Nabi. Orang sehebat Nabi pun dibantah. Jadi orang macam kita kalau dibantah, janganlah merajuk. Sikit-sikit nak merajuk. Sekiranya mereka membantah engkau, faqul, maka Allah ajar Nabi jawab, Allahu a'lam, Allah lebih tahu bima ta'malun. Jawab pada mereka, tak apalah kamu nak bantah, tapi aku nak bagi tahu satu je, Allah lebih tahu apa yang kamu lakukan. Aku serah pada Allah. Lepas tu beritahu juga, Allah yahkumu, Allah bukan setakat tahu, tapi Allah akan menghukum bainakum, antara kamu, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, fima kuntum fihi takhtalifun, pada apa yang kamu berselisih. Kamu tak percaya pada Allah ke, tak percaya pada hari akhirat ke, tak percaya pada hadis sahih ke, jangan paksa orang. Bila kita dah sampaikan, dia bantah, dia tolak, biarkan. Kita jawab macam ni je, Allahu a'lamu bima ta'malun. Kemudian Allah akan hukum antara kita. Kita tengok di akhirat besok. Tak payah bertegang urat. Kan? Okey, surah apa lagi? Yunus. Ya, 90. Lepas 9. Macam bukan je. Ha, 99. Okey. Ini ayat yang akan datang. Kita balik pada ayat kita.
Kemudian Allah kata apa? Walau sya'a. Dan lau tu jikalau. Sya'a. Allah kehendaki. Ayat ni mungkin ayat yang lepas Allah kata kena tunaikan janji. Jangan tak tunaikan janji kan. Mungkin ada orang tanya soalan. Kenapa Allah jadikan orang tu mungkin janji? Kenapa Allah tak jadikan semua manusia tepat janji? Kan senang kan? Maka jawapannya ayat ni. Allah kata jikalau Allah kehendaki la ja'alakum. Pasti Dia jadikan kamu ummatan. Sekarang ummatan, kita dah belajar kan ummatan ada berapa jenis, ada berapa maksud? 4. Satu, kumpulan. Yang kedua, imam, pemimpin. Yang ketiga, zaman. Yang keempat, agama. Okey, cuba tengok ummatan dalam ayat ni, apa maksud dia? Jikalau Allah kehendaki, pasti Dia menjadikan kamu ummatan wahidah. Apa dah? Takkanlah Allah agama. Kalau Allah nak dia kumpulan yang ramai, bangsa yang berbagai, bukan masalah. Yang masalah pada agama yang berbagai. Jadi Allah kata, kalau Allah nak, Allah boleh je jadikan kamu ummatan wahidah, satu agama. Satu agama. Semua ni beragama yang satu, iaitu agama Islam. Boleh kan? Boleh, semua masuk syurga. Kan senang. Walakin akan tetapi yudillu, dia menyesatkan man yasha, siapa yang Dia kehendaki. Tapi Allah tak jadikan semua tu beragama Islam. Apa yang Allah buat? Allah sesat siapa yang Dia kehendaki, wa yahdi, dan Dia memberi petunjuk. Man, siapa yang Dia kehendaki. Okey. Jadi apa yang Allah nak bagi tahu? Kalau Allah nak, Allah boleh jadikan semua masuk Islam dan semua masuk syurga. Tapi Allah kata Allah sesatkan siapa yang Dia nak, dan Allah bagi hidayah siapa yang Dia nak. Jadi ayat ni adakah menunjukkan kita tak ada pilihan? Kita ada pilihan ke? Tapi ayat ni macam Allah sesat siapa yang Allah nak sesat. Allah bagi hidayah siapa yang Allah nak bagi hidayah. Macam manusia tak ada pilihan. Ada pilihan ke? Ada? Okey, bagi dalil. Bagi dalil. Apa dia? Surah Kahfi ayat? Dalilnya surah Al-Kahfi ayat 29. Betul? Kita cek tengok. Betul tak? Cuba buka. Okey, cuba terjemah. Waqul, katalah wahai Muhammad, beritahu pada umat kamu. Begitu apa? Al-haqqu min rabbikum. Kebenaran itu apa maksud? Apa yang Allah suruh Nabi sampai pada umatnya? Kebenaran itu hanya daripada Tuhan. Maksudnya yang selain daripada, yang bukan datang daripada Allah, tak benar. Hak lawan apa? Batil. Semua yang datang daripada manusia batil. Sebab Allah kata al-haq hanya daripada Tuhan kamu. Ustaz, saya solat, saya mimpi solat, dan solat sama dengan yang Allah suruh, itu kebetulan.
Kalau kamu berkeluar pendapat sama dengan Islam, itu memang daripada Allah. Boleh faham? Okey. Allah kata kebenaran daripada dia. Rasul bukan Tuhan. Adakah yang datang daripada Rasul benar? Sebab yang Nabi bawa pun adalah wahyu. Dalil? Al-Najmu ayat. Mana ada ayat wallahu alam, ha? Wa ma yantiqu anil hawa. Nabi tak pernah bercakap anil hawa, daripada hawa nafsu. In huwa, tidaklah ia yang Nabi cakap illa wahyun, melainkan hanya wahyu yang diwahyukan. Semua yang Nabi cakap adalah wahyu, termasuk ketika Nabi marah, wahyu. Kita masa marah wahyu tak? Masa senyum pun bukan wahyu, masa marah lagi lah. Ha? Okey, kemudian Allah kata apa? Faman syaa, siapa nak. Tadi Allah kata Allah sesat siapa yang dia nak, kan? Sekarang Allah kata apa? Siapa, iaitu orang. Kalau orang tu nak, fal yu'min, dia boleh beriman. Sekarang Allah sandarkan iman kepada siapa? Orang. Jadi ayat tadi gabung dengan ayat ni. Allah akan bagi hidayat pada siapa yang nak hidayat. Mana Allah akan bagi siapa yang layak. Siapa yang layak? Yang nak dan usaha. Allah akan sesatkan siapa yang dia nak sesat. Siapa ni? Allah akan sesat siapa yang nak sesat, Allah pun sesatkan. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Siapa yang pilih untuk sesat, Allah pun sesatkan hatinya. Sebab tu Allah kata siapa nak falyu'min, silakan dia beriman, dia ada pilihan. Wa man syaa, dan siapa nak fal yakfur. Ayat ni seolah macam Allah kata beriman pun okey, kufur pun okey. Siapa nak beriman silakan, siapa nak kufur silakan. Seolah macam tu, kan? Tak. Kena baca ayat seterusnya. Siapa nak kufur silakan kufur, tetapi inna a'tadna liz-zalimina naran. Tapi ingat, kalau kafir kami sediakan untuk orang yang zalim neraka. Silakan. Kamu dah tahu kafir masuk neraka, zalim masuk neraka. Tiba-tiba kamu buat, mana pilihan siapa? Pilih sendiri. Okey, kita balik pada ayat kita. Kemudian wala tus'aluna, dan pasti tus'aluna, kamu akan ditanya. Amma. Dan amma ni dua perkataan. Satu an, yang kedua ma. An tentang, ma apa. Tapi bila dibaca dia bersambung. Amma. Dan pasti sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang kuntum, adalah kamu ta'malun, kamu kerjakan. Ayat ni amaran kepada siapa ni? Siapa yang buat maksiat, siapa yang buat mungkar, ayat ni amaran. Apa dia? Allah akan tanya satu persatu. Dan Allah akan balas. Kalau jahat, Allah akan balas dengan azab. Dan satu sudut lagi, ayat ni adalah sebagai motivasi kepada orang beriman. Jangan kamu kedekut nak buat benda yang baik walaupun senyum. Kenapa? Allah akan balas walaupun senyum. Kita jumpa 100 orang, 100 senyuman. Besar tak pahala? Adalah kedekut duit, senyum pun kedekut. Okey, cuba buka surah Yunus tadi. Okey. Walau syaa rabbuka, jikalau Tuhan engkau kehendaki, la amana, pasti beriman man fil ardi. Kalau Allah nak, Allah boleh jadikan semua beriman. Tak ada Fir'aun, tak ada Abu Jahal, tak ada Abu Lahab. Semua beriman. Kulluhum jami'ah, semua sekali. Kalau Allah nak. Tapi Allah tak buat, kan? Kemudian
Nabi nak tak semua beriman? Allah kata tak boleh. Allah tegur Nabi. Afa anta tukrihun nas? Adakah patut kamu paksa manusia hatta takunu mu'minin, sehingga mereka jadi? Apa yang Allah tegur Nabi? Nabi bila berdakwah nak pastikan semua beriman, termasuklah pakcik dia. Jadi Allah tegur, itu bukan urusan kamu. Urusan kamu apa dia? Menyampaikan. Dan sebenarnya Allah tegur tu sebab Nabi salah ke sebab apa? Nabi berdakwah sampai nak paksa orang beriman. Allah pun tegur. Adakah itu kesalahan? Salah ke tak? Kalau tak salah, kenapa Allah tegur? Cepat betulkan jawapan. Semula Nabi berdakwah dan paksa orang beriman. Salah ke? Betul? Lain pula. Okey. Sekali lagi. Nabi berdakwah dan paksa orang beriman. Betul ke salah? Apa bukti salah? Allah tegur. Allah tegur. Tapi kesalahan Nabi itu adalah kerana apa? Kerana rahmat Nabi pada umatnya sangat luar biasa. Nabi tak sampai hati nak melihat umat dia masuk neraka dan kekal dalamnya. Itu sebab menyebabkan Nabi macam nak paksa orang. Dan sebenarnya Allah tegur tu, satu sebab salah, yang kedua Allah nak Nabi ni kekasih dia. Allah nak hiburkan Nabi cukup-cukup. Sebab bila kamu paksa, kamu pun dalam stres kan. Bertenang, kamu dah buat kerja kamu. Okey. Ada lagi surah. Okey, surah Muhammad ni ayat seterusnya. Ayat 94. Cuba tengok ayat 94, panjang ke? Oh, panjang ke pendek ni? Oh, pendek ah. Jadi nak tadabbur malam ni? Besok. Jawapan pendek tapi besok. Sekejap saya nak solat istikharah nak. Besoklah besok. Sebab panjang ni, nanti huraya dah tak lengkap. Hadis. Cuba baca. Cuba tunjuk. Ini untuk ayat akan datang. Okey, saya lupa nak tanya tadi. Jadi Allah kata, kalau Allah nak, Allah boleh jadikan semua beriman kan? Tapi Allah tak buat. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Itulah sebenarnya keadilan Allah. Sebab Allah tak nak orang tu beriman kerana dipaksa. Akhirnya dia tak ikhlas. Kan? Macam kita nak paksa orang supaya solat kan. Kita, buat apa kamu solat tak ikhlas kan? Jadi aku serah pada kamu. Tapi kalau tak solat, hukumannya macam ni. Sebenarnya itulah keadilan Allah. Allah bagi kebebasan. Macam satu kelas, kita nak paksa semua lulus peperiksaan. Sedangkan ada yang malas, ada yang bodoh. Adil tak kita? Saya nak bagi semua lulus. Tak adil. Okey, cukup lah. Kita besok ada kelas pagi, Al-Asma'ul Husna. Pukul 10.30 insyaAllah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم